محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسراتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد صلى الله وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من العارفين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, adapun sifat Tuhan kita yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia dengan tafsilnya, yakni dengan terperinci. Dengan tafsilnya yakni dengan terperinci ataupun dengan detail ataupun dengan huraian satu persatu. Tafsil maknanya terperinci ataupun detail ataupun huraian satu persatu. Itu 20 sifat jua. Jadi dia kata sifat Allah Ta'ala ni tak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib tiap-tiap mukallaf itu mengenal ialah 20 sahaja. Dan iaitulah barang yang berdiri dalil atasnya. Dan 20 sifat yang wajib tiap-tiap mukallaf mengenal itu barang, yakni perkara yang berdiri dalil atasnya
yakni yang telah pun tersebut di dalam Al-Quran, yang menjadi dalil atas tiap-tiap mukallaf mengenalnya. 20 sifat tu ada disebut di dalam Al-Quran. Yang mana menjadi dalil itu adalah sifat Allah Ta'ala yang wajib ada pada dirinya, yang wajib pula tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia. Dengan tafsilnya, yakni dengan detailnya, dengan terperincinya, dengan huraian satu persatunya. Baik, habis. Tanbihun maknanya ini suatu penjagaan. Tanbih maknanya penjagaan. Bermula makna zat, iaitu barang yang berdiri ia dengan sendirinya dan tiada berkehendak ia kepada zat yang lain, dan tiada sunyi ia daripada sifat. Baik, ini makna zat. Maksud zat di sini iaitu zat Allah Ta'ala. Apa dia zat? Diri sesuatu. Diri sesuatu itu dinamakan zat. Maka diri sesuatu itu ataupun zat itu, takrifnya ataupun pengertiannya ialah barang, yakni perkara yang berdiri ia dengan sendirinya. Yang berdiri yakni yang adalah ia yang berdiri yakni yang adalah ia dengan sendirinya. Dia ada tu ada dia, ada sendiri dia. Bukan ada sendiri jadi dengan sendiri dah. Ada dia tu tidak menumpang kepada yang lain, dan tidak berkehendak ia kepada zat yang lain. Maknanya ada dia tu tidak berhajat ataupun tidak menumpang kepada zat yang lain. Dan tiada sunyi ia daripada sifat. Dan tiada sunyi, maksud kata tiada sunyi itu tak dapat tidak pada diri zat itu adanya sifat. Dan tiada sunyi ia daripada sifat, yakni tak dapat tidak pada zat itu adanya sifat. Tak dapat tidak pada diri zat itu adanya sifat. Dan makna sifat itu nama bagi barang yang melazim ia bagi zat.
lagi berdiri ia dengan dia, dan tiada dapat bercerai ia daripadanya. Padahal dikenal orang akan zatnya dengan dia, dengan sifat. Inilah makna sifat yang qadim. Baik. Dia kata, dan makna sifat, yakni sifat Allah Ta'ala itu nama bagi barang yang melazim ia bagi zat, yakni perkara yang ada pada zat Allah, perkara yang ada pada diri Allah. Dan tidak dapat bercerai daripadanya, yakni tak bercerai tanggal sifat itu dari zat Allah, tak berubah-ubah, tak bercerai tanggal, tak hilang, tak musnah. Adanya tu qadim lagi azali. Bagaimana zat Allah itu qadim, sifat itu pun qadim juga. Balik. Ulang balik. Dan makna sifat itu iaitu nama bagi barang yang melazim ia bagi zat. Makna apa maksud kata melazim? Iaitu perkara yang tak dapat tidak. Bila ada zat, adalah sifat. Maksud kata melazim tu maknanya perkara yang tak dapat tidak. Apabila ada zat, maka adalah sifat. Bukan datang kemudian, tidak. Ada zat Allah Ta'ala tu adanya sifat. Bagaimana qadim zat, begitulah qadim sifat Allah. Baik, Abi. Lagi berdiri ia dengan dia, yakni ada dan tetap pada zat Allah. Lagi berdiri ia dengan dia, yakni ada dan tetap pada zat Allah. Sifat ni perkara yang ada dan tetap pada zat Allah. Dan tiada dapat bercerai ia daripadanya, yakni daripada zat. Sifat tadi ni ada pada zat Allah, tidak berubah-ubah, tidak bercerai tanggal, tidak musnah-musnah. Sebagaimana zat tidak musnah, sifat itu pun tidak berubah-ubah, tidak musnah dan sebagainya. Padahal dikenal orang akan zatnya dengan dia, yakni dalam hal keadaan sifat itu adalah tempat mengenal orang akan zat Allah. Kita kenal zat Allah tu dengan mengenal sifat-sifatnya. Macam kita sebut kemarin, piring. Kita tengok tu sifat-sifat dia, putihnya, pipihnya, kerasnya, maka kita kenal itu ialah diri piring. Dikenal diri piring itu dengan dilihat pada sifat luaran dia, putih dia. Jadi kalau diri Allah kita kata zat, diri makhluk kita kata apa? Kita kata a'yan, alif ain ya alif nun, a'yan. Setengah kitab dia tulis jirim. Dalam kitab ni pun dia tulis jirim. Setengah kitab dia tulis a'yan, setengah kitab dia tulis jirim. Tu diri makhluk. Kalau yang ada pada zat Allah, namanya sifat. Yang ada pada diri a'yan ataupun jirim tadi namanya
Arad. Ain ra dad. Aradun. Apa makna aradun? Arad maknanya perkara yang sentiasa berubah-ubah. Arad maknanya perkara yang ada pada diri makhluk, perkara yang menumpang pada diri makhluk, yang sentiasa berubah-ubah. Atau kata arad, perkara yang menumpang pada diri makhluk, yang sentiasa berubah-ubah. Seperti bentuknya, warnanya, gerak dan diamnya, kecil dan besarnya, panas dan sejuknya, dan sebagainya, yang tidak lari antara dua keadaan yang berlawanan, muda dan tua, kecil dan besar. Kalau muda tak tua, kalau tua tak muda, kalau kecil tak besar, kalau besar tak kecil, kurus dan gemuk. Itu semua namanya arad-arad yang menumpang pada diri a'yan. Adapun perkara yang ada pada zat Allah, tak boleh kita kata menumpang, haram. Sifat Allah itu tak boleh kita kata menumpang pada zat Allah, hukumnya haram. Dan tak boleh kita kata kita tak boleh kita kata sifat dan zat Allah itu berbeza. Dan tak boleh pula kita kata sifat dan zat Allah itu serupa. Wajib kita kata sifat dan zat Allah itu hanya Allah mengetahui. Tak boleh kata serupa, tak boleh kata berbeza. Tetapi a'yan dengan arad tadi, antara a'yan dan arad boleh kita kata berbeza. Apa bezanya? A'yan diri benda, arad perkara yang menumpang pada a'yan. Namun zat dan sifat Allah, zat ialah diri Allah, sifat perkara yang ada dan tetap di zat Allah. Adanya qadim lagi azali, tidak berubah-ubah dan tak musnah-musnah. Maka hikmah dia katakan sifat itu, hikmah dia katakan sifat itu tertentu pada diri Allah. Hikmahnya kerana sifat itu qadim, lagi tidak berubah-ubah. Berbeza dengan arad. Arad ni dia tidak qadim, dia baharu, dia sentiasa berubah-ubah. Baik. Macam mana kata arad itu berubah-ubah? Cuba tengok manusia. Bila dia lahir kecil, ia besar tapak tangan. Bila dari hari ke sehari, dari hari ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, dia makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dulu dia mak dia marah dia, hari ni dia lah marah mak dia. Dulu mak dia pukul dia, hari ni dia pula pukul mak dia. Mana dia berubah-ubah. Itu kata arad. Tapi zat Allah tak berubah-ubah. Macam kita melihat. Kita melihat, bila kita buka mata, kita melihat, kita tutup, tak melihat. Itu kata arad. Dekat kita dapat melihat, jauh dah tak nampak. Duk dekat kita dengar, duk jauh dah tak dengar, duk dekat pun kadang-kadang tak dengar. Pasal apa? Telinga dah pekak.
Itu kata arad, benda yang berubah-ubah. Dulu kita cakap pasal, ya, sekarang ni pun kita cakap pasal. Mana tahu dipanjangkan umur kita oleh Allah Ta'ala, gigi habis terabur, cakap pun dah telur dah. Cakap pun dah telur dah. Nak sebut Allah pun tak nak boleh lah, telur. Allah Akbar. Betul, telur pun ada budak pula. Jadi masa dah gigi pun dah ada, gigi pun dah tak ada, cakap pun dah telur balik, dia tak boleh jadi imam lah. Kalau jadi imam masjid kena berhenti. Orang kata tak apa, kita pergi pasu, berubah lagi pasu tak apa. Tu kata berubah-ubah, tu yang dinamakan arad. Faham? Arad ni perkara yang menumpang pada diri makhluk yang ia sentiasa berubah-ubah. Macam cili. Cili masa dia muda warna ni hijau. Nanti bila dia masak, mana merah, mana kuning sikit, kemudian dia berubah jadi merah. Lama-lama dah tua dia berubah jadi coklat. Lama-lama dia berubah jadi hitam. Tu berubah-ubah tu namanya arad. Ya. Baik. Jadi arad ni maksudnya perkara yang baru datang ataupun perkara yang berubah-ubah. Macam orang kata wajib aradi, wajib yang baru datang. Sunat aradi, sunat yang baru datang. Asal tak wajib. Ya, contohnya apa dia? Kata Imam Nawawi, kalau solat fardu kita tu banyak cacat seperti tidak khusyuk, maka solat ba'diyah selepas dia tu jadi wajib aradi. Jadi wajib aradi, wajib yang baru datang. Tapi itu kata Imam Nawawi, bukan semua imam kata lagu tu. Baik, habis. Itu makna zat dan sifat Allah yang wajib kita tahu. Jadi kalau orang tanya apa beza zat, apa beza, apakah kalimah kalimah pada diri Allah, kalimahnya ialah zat. Apakah kalimah pada diri makhluk? Kalimahnya ialah a'yan. Kalimah maknanya perkataan. Apakah kalimah perkara yang ada pada diri Allah? Maka kita kata sifat. Kalimah yang pada menyatakan perkara yang menumpang pada makhluk, arad. Ingat dulu ya. Sifat dan zat dan sifat, a'yan dan arad. Boleh ke faham? Banyak kali dah hurai, faham ke? Siapa tak faham kat dengar? Malu nak kat dengar? Umat faham? Faham? Faham tak apa? Buat ujian 0-400. Baik, habis. Jadi zat dan sifat ini dah banyak kali kita hurai jangan tak faham. Tak faham tanya. Nanti tak mau cerita dah. Dah banyak kali cerita lah. Jadi bandingan dia zat dan sifat itu dengan makhluk ialah a'yan ataupun jirib dengan arad. Arad ni perkara yang menumpang pada a'yan. Sifat
Sifat tu perkara yang berdiri di zat Allah. Ini perkara yang ada dan tetap pada zat Allah. Macam mana katakan sifat Allah? Apa dia sifat Allah? Sifat Allah tu seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itulah sifat Allah. Maka sifat Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Banyak tak dapat kita nak ketahui. Melainkan yang wajib kita tahu ada 20. Baik, kalau kita kata Allah ada kudrat, makhluk ada kudrat tak? Makhluk ada kudrat ke tidak? Makhluk tak adalah kudrat. Kalau Allah ada kudrat, makhluk pun ada kudrat, boleh lawan dengan Allah. Maka adalah orang yang sesat. Dia kata, ya Allah ada sifat ma'ani, kita pun ada sifat ma'ani. Allah beri kita sifat ma'ani. Seperti Allah ada kudrat, kita pun ada kudrat. Kita ada kekuatan, seperti kita mengangkat batu dan besi. Allah ada penglihatan, kita pun ada penglihatan. Allah beri kita penglihatan. Maka dengan sifat penglihatan itu, maka kita melihat sesuatu. Biasa orang dengar, kau ada otak tak? Fikirlah sendiri. Kalau Allah Ta'ala beri kau otak, fikirlah sendiri. Otak memang Allah Ta'ala beri. Fikir tu fikir bukan. Otak memang Allah beri. Fikir tu bukan Allah beri. Mata Allah beri. Penglihatan Allah tak beri. Telinga Allah beri. Pendengaran Tuhan tak beri. Otak Allah beri, tapi fikir Allah tak beri. Maka ramai orang yang salah faham dengan sifat ma'ani Allah itu. Dia berkata, oh makhluk pun ada sifat ma'ani diberi oleh Allah. Seperti mana? Seperti penglihatan, pendengaran, penciuman. Tak, semua tu tak ada. Ya, penglihatan, pendengaran, pemikiran, perasaan, deria rasa, ya, deria bau. Itu bukan diberi, ya, bukan diberi. Kalau orang dalam kitab tulis diberi, itu majaz qauliyah sahaja, bukan hakikat. Kata pinjaman saja. Tak boleh pun nak kata Allah Ta'ala beri, salah bahasa. Kalau kita kata Allah Ta'ala beri kita pendengaran, bermakna beralih sifat pendengaran Allah, beralih sifat pendengaran dari zat Allah kepada a'yan makhluk. Maka itu mustahil. Sebab tu tak boleh kata diberi. Tak boleh kata diberi. Allah beri kita pendengaran. Tak salah tu. Allah beri kita telinga. Habis yang kita duduk dengar tu, yang kita duduk dengar tu apa dia? Baik, yang kita duduk dengar tu ada dua perkara, ada dua kepahaman dia. Ada dua takrif dia. Apa dia? Yang pertama, kita mendengar itu dengan izin Allah. Bukan kita dengar dengan telinga, kita dengar dengan izin Allah. Ataupun dalam sikit bahasanya,
kita dengar dengan pendengaran Allah yang tidak diketahui kaifiatnya. Begitu juga kita melihat. Kita melihat itu bukan dengan sifat penglihatan yang diberikan oleh Allah pada kita. Yang diberi hanyalah mata, tapi tak diberi sifat penglihatan. Habis itu yang kita tengok, kita lihat itu ialah dengan izin Allah. Ataupun bahasa yang dalam sikit, kita kata kita melihat dengan penglihatan Allah. Itu hakikatnya. Pasal apa kita kata lagu tu? Habis Quran kata lagu tu. Mana dia? La tudrikuhul absar. Ia tak dapat dilihat dengan pandangan mata. Dia, yakni Allah, tak dapat dilihat oleh pandangan mata. Wa huwa yudrikul absara. Dan dialah yang melihat oleh tiap-tiap pandangan mata. Dialah yang melihat oleh tiap-tiap pandangan mata. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Itu dalilnya. Sebab tu ulama tauhid kata Allah beri kita mata, tapi Allah tak beri kita penglihatan. Tak kala kita melihat itu, Allah izinkan kita melihat. Allah menjadikan mata kita tu melihat. Sebenarnya Allah yang melihat. Cuma kita ni terhijab dengan ananiyah. Maka sebab tu kita doa asal kita melihat. Bagi orang wali-wali Allah, orang yang habibullah, orang yang musyahadahkan Allah, dia tak terasa dia melihat. Dia rasa Allah yang melihat, bukan dia. Cuma kita terhijab dengan ananiyah, maka kita kata kita melihat dengan mata. Kita terhijab dengan keakuan. Kalaulah keakuan itu hilang dari hati kita, fi qulubihim ghulfun, dalam hati mereka ada penutup. Kalaulah penutup itu hilang, nescaya kita tak terasa kita yang melihat, tak terasa kita yang mendengar, tak terasa kita yang berbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan segala pekerjaan kamu, perbuatan kamu. Tak terasa diri yang berbuat dah, dia rasa Allah yang memperbuat. Itu namanya orang yang sampai darjah tauhidul af'al. Ya, orang yang mentauhidkan perbuatan Allah. Orang yang hapus rasaan di mata hatinya perbuatan diri, kerana sentiasa memandang perbuatan Allah. Pasal apa jadi lagu tu? Kerana sudah hilang ananiyahnya. Itu namanya hidup, ya, kesedaran hidup bertuhan. Itulah maksud kesedaran hidup bertuhan. Lagi tak hilang ananiyah, tak timbul kesedaran tu, jangan duk sembang lah. Lagi tak hilang ananiyah, tak akan timbul kesedaran itu. Cuma mengetahui sahaja, sedarnya belum. Ibarat orang yang tidur. Kalau dia jaga, dia tahulah. Kalau dia tak jaga, dia tahu lah. Dia jaga, dia tahulah. Apa dia tahu apa? Dia tahu api nak bakar dia sebab tidur dalam rumah yang terbakar. Tapi kalau dia tak jaga, dia tahu lah. Akhirnya dia mati terbakar hangus pasal dia lena panjang. Tidur mati kata. Akhirnya mati. Mati sungguh-sungguh mati. Ibaratnya orang yang sampai terbuka sampai hilang ananiyah tadi itu, umpamanya orang yang terjaga dari lena yang panjang.
Bila seseorang itu sudah terjaga, sudah terbuka, sudah hilang ananiah dari hati, maka jadilah pada dirinya apa dia? Rupanya aku terlena dalam tidur yang amat panjang. Selama ini aku terlena dalam tidur yang teramat panjang. Rupanya Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami itu hampir kepada kamu, tapi kamu tidak dapat melihat, melainkan hilang ghulfun dalam hati. Maka jadilah fa inni qaribun, kata Allah, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dekat tu bukanlah dekat dengan makna rapat. Ya, dekat tu bukan dengan makna bercantum atau berjelera. Dekat tu dengan makna hati sentiasa ingat Allah. Itu maksud kata dekat tu, hati sentiasa ingat Allah. Ingat macam mana? Ingat bahawasanya diri itu tak terasing dengan Allah. Tak terasing tu macam mana pula? Tak terasing tu begini. Maksud kata tak terasing itu begini. Dua perkara. Apa yang dua perkara? Yang pertama, Allah dan makhluk itu tidak bercerai. Yang kedua, Allah dan makhluk itu tidak bersekutu. Ataupun tidak bersatu. Bersekutu maknanya bersatu. Ataupun tidak syirik. Ya. Tidak menyamai, menyerupai. Syirik-syirik mana menyamai ataupun menyerupai. Jadi kita katalah ringkasnya, Allah dan makhluk itu tidak bercerai dan tidak bersekutu. Apa pula maksud tidak bercerai, tidak bersekutu? Kau pening ustaz ni. Gila lah kau. Apa maksud kata tidak bercerai, tidak bersekutu? Maksud tidak bercerai ialah gerak makhluk digerakkan oleh Allah, bukan gerak sendiri. Gerak makhluk digerakkan oleh Allah, bukan gerak sendiri. Itu kata tak bercerai. Apa pula maksud tidak bersekutu? Tidak bersekutu maksudnya tidak berkongsi sifat. Tidak berkongsi sifat. Allah ada kudrat, makhluk tak ada kudrat. Allah ada basar, makhluk tak ada basar. Allah ada sama, makhluk tak ada sama. Allah ada iradah, makhluk tak ada iradah. Begitulah seterusnya. Allah ada ilmu, makhluk tak ada ilmu. Jadi kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu semua milik Allah.
Makhluk tak? Maka itulah maksud kata, maka salah kalau kita kata makhluk itu diberi penglihatan. Salah. Kalau kita kata makhluk itu diberi penglihatan, membawa kepada makna apa? Beralih sifat penglihatan Allah kepada makhluk. Maka beralih sifat penglihatan Allah kepada makhluk itu mustahil. Ngaji tauhid jangan tidur. Tak faham besok. Esok jadi lagu tu lah. Allah bagi kita akal. Allah bagi kita akal. Allah bagi kita pemikiran. Kita fikir dah sendiri. Otak Allah beri, akal Allah beri, pemikiran bukan. Mata Allah beri, penglihatan bukan. Macam saya cerita tadi. Jadi kalau kita kata kita ada penglihatan, Allah ada penglihatan, itu jadi bersekutu. Dia ada penglihatan, kita pun ada penglihatan, maka kita bersekutu. Juga dia kata tadi tidak bersekutu. Jadi bila kita kata Allah pun ada penglihatan, kita ada penglihatan, itu dengan sendiri kita sudah mensyirikkan Allah. Bersekutu mana kata? Mensyirikkan Allah. Syirik maknanya sekutu. Jangan menyengutukan Allah. Maksudnya jangan mensyirikkan Allah. Maksudnya lagi, jangan menyamakan Allah dengan sesuatu. Itu kata syirik. Menyamakan macam mana? Allah ada kudrat, kita pun ada kudrat. Itu menyamakan Allah dengan sesuatu. Belum subuh lagi dah syirik. Pasal tak dia tauhid. Banyak ada orang kata lagu tu. Allah bagi akal, fikir sendiri. Fikir. Mana boleh fikir sendiri? Fikir ni bukan pemberian Allah. Otak ya Tuhan beri, akal ya Tuhan beri. Fikir tadi macam penglihatan tadi lah. Penglihatan Allah beri tak? Allah beri mata, penglihatan dia tak beri. Jadi kalau kita kata Allah beri kita penglihatan, maka dengan penglihatan itu kita melihat, jadi i'tiqad Mu'tazilah Qadariyah, bukan i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kata Allah Ta'ala beri kita akal, maka dengan akal itu kita berfikir, jadilah i'tiqad Mu'tazilah Qadariyah, bukan i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Nampak tak? Berapa ramai orang yang beriktikad Mu'tazilah tapi mengaku ahli sunnah? Cukup ramai. Allah beri kita pendengaran, kita dengarlah sendiri. Dengar ceramah tu. Cakap tu betul dah. Tauhid tak betul. Pasal apa? Dia suruh orang mengaji, dia dah. Dia pun dia suruh mengaji, dia sendiri mengaji tak faham. Itu cakap lah tu. Jadi dengan sendiri ni dia sudah menyengutukan Allah, sedangkan kita dan Allah tidak bersekutu. Itulah makna kata tak terasing. Kita dengan Allah tidak terasing. Cuma kita terasa terasing sebab ananiyah yang duduk dalam hati, yang sudah mengasingkan hati kita daripada ingat Allah. Maka sebab itulah orang-orang tarekat mengamalkan tarekat untuk hilangkan ananiyah itu, agar diri rasa tak terasing dengan Allah. Bila hilang ulfun, rasalah diri tak terasing dengan Allah, itulah namanya musyahadah. Itulah yang dinamakan anta'budallaha ka'annaka tara. Itu namanya tauhid. Itu namanya tauhid, iaitu
kesedaran hidup bertuhan. Bukan ambil ilmu. Jadi bila orang yang ada kesedaran itu, dia tak berani dah nak buat dosa. Orang yang ada kesedaran itu, dia tak berani nak lupa pada Allah pun. Kata Sayyidina Ali, andai kata aku terlupa kepada Allah walaupun sesaat, nescaya aku hukumkan diriku ini kufur. Walaupun sesaat, dia kata tu Sayyidina Ali. Ya, bila dia dah tak lupa kepada Allah, maka dia jaga ingatan itu jangan sampai hilang. Sampai dia bagi amaran pada diri dia sendiri. Andai kata aku lupa kepada Allah wala sesaat, nescaya aku hukumkan diriku kufur. Bukan dia hukum kat orang, dia hukum diri dia. Dia bagi amaran kat diri dia, jangan sampai dia lupa pada Allah. Itu bila dia sudah menjadi wali Allah. Baik, habis. Jadi itulah kesimpulan ta'rif usaha hamba. Ta'rif usaha hamba. Apa dia maksud usaha hamba? Maksud usaha hamba ialah hamba tidak boleh memberi bekas. Hamba tidak boleh memberi bekas. Pada syariat, hamba itu dikatakan boleh memilih. Pada syariat, hamba itu dikatakan boleh memilih. Apabila hamba itu memilih, untuk memperbuat sesuatu, di kala itu takdir ilahi menolong memperbuatkannya. Boleh. Dulu saya pernah belajar dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Sijang, Qadi Port Dickson. Orang kata dia ni Habibullah. Lagi Port Dickson ada kat masjid, kat pekan Port Dickson tu Masjid Abdullah Sijang. Tuan Guru Abdullah Sijang ni dia Qadi Port Dickson. Jadi qadi bukan dia minta, mufti minta dia jadi qadi. Mufti minta tolong dia jadi qadi, bukan dia minta. Mula-mula dia tak mau. Kali kedua pun tak mau. Kali ketiga pun tak mau. Kali keempat tu mufti main merayu kat dia. Maka kalau dia merayu, dia pun terima lah jadi qadi. Dia jadi qadi tak ada rumah, ada rumah kerajaan sampai pencen, sampai akhir hayat. Tu dia. Orang hari ni jangan jadi qadi, jadi kerani je buat agama, rumah banglo besar. Tapi dia qadi ya, duduk rumah quarters. Saya ngaji kat rumah dia tu. Tahun 90-an tu saya duduk kat Melaka, saya pulang pergi ngaji. Sambil-sambil cari rezeki, sambil-sambil pergi ngaji. Tapi tak lama sat je. Dah berapa kali. Jauh tu.
duduk Melaka. Ngaji kat Negeri Sembilan. Berapa kali ada mengaji. Antara ilmu yang saya masih ingat kata dia yang saya tak lupa, itulah kau ingat tarikh usaha hamba ni dia. Apa dia kata? Hamba tidak boleh memberi bekas, tetapi hamba diberi kuasa pilih. Apabila hamba hendak memperbuat sesuatu, tak kala itu takdir ilahi menolong memperbuatkannya. Apabila hamba itu hendak memperbuat sesuatu, takdir ilahi, takdir ilahi, Allah menolong memperbuatkannya. Jadi maknanya bukannya kita buat, Allah yang buat. Itu ta'rif usaha hamba pada syariat. Tapi kalau pada hakikat apa dia? Hamba tidak ada usaha. Hamba hanyalah menjalani takdir Allah. Itu pada hakikat. Tadi pada syariat. Jadi nak cakap dengan orang, wajib cakap bahasa syariat. Jangan duk cakap bahasa hakikat kat orang yang tak mengaji. Nanti jadi salah faham, takut jadi sesat. Ada pula tu orang kata mulut, ada juga ilmu kena sembunyi-sembunyi ya. Ya, bagi orang yang tak sampai tahap untuk memahami. Ibaratnya budak jas satu dengan budak tingkatan satu. Budak tingkatan satu pergi bagi dia buku tingkatan satu, agak-agak dia boleh faham lah. Budak tingkatan 2 apa boleh tentu boleh buat tingkatan 1. Ni bagi budak kelas buku tingkatan 1 dekat budak jas 1. Mana boleh? Tak dapat buat dia. Itu ilmu dunia. Ilmu dunia pun ada had dia, sempadan dia, border dia. Apatah lagi ilmu mengenai Allah. Ilmu mengenai Allah lagilah ada bordernya, sempadannya. Ya, ada ilmu yang tak sampai tahap kita nak ngaji, bukan darjah kita, yang dinamakan ilmu martabat 7. Ya. Ilmu martabat 7, ilmu tasawuf, ilmu tasawuf batin nama dia. Ilmu martabat 7. Baik, itu dikatakan apabila kita memilih hendak memperbuat sesuatu, takdir itu Allah Ta'ala menolong kita memperbuatnya. Contohnya lagu mana? Contohnya kita nak melihat. Tak kala kita nak melihat ke kanan, nak tengok siapa main, tak kala itu Allah memperlihatkan kita. Maka kita lihat tu dengan izin Allah, bukan dengan kuasa yang ada pada mata. Ya, kita lihat tu dengan izin Allah. Ataupun kita kata kita melihat dengan penglihatan Allah. Bagi orang yang sampai kepada darjah wali Allah, orang yang sudah hilang ananiah, maka tak kala itu dirasanya perkataannya perkataan Allah, penglihatannya penglihatan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, perbuatannya perbuatan Allah, kehendaknya kehendak Allah, dan apa jua hadirinya semuanya Allah belaka. Itu yang dikatakan wahdatul wujud tu, yang orang Wahabi kata sesat. Sesatlah kalau dibuat i'tiqad. Itu bukan i'tiqad, itu musyahadah namanya. Itu bukan darjah orang awam, itu darjah wali Allah. Baik, kita berhenti di situ. Tandakan. Tanda pertamanya wujud. Inilah makna sifat yang qadim. Ya, yang pertamanya wujud. Dia nak cerita dah sifat Allah Ta'ala ni. Wujud yang pertama ni. Tanda di situ, pertamanya wujud. InsyaAllah kita sambung. Ila akhirih wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa lil mashayikhina wa lil muslimina ajma'in برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.